Okey Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan start sekejap lagi. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan sama-lamanya, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kepujian kepada Allah SWT atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita, seperti nikmat kesihatan pada pagi ini. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada pihak pengurusan Bestari Karangkraf, pihak editor Puan Azlah dan Cik Azani, dan juga pihak-pihak yang terlibat atas kesudian menjemput saya untuk memberi perkongsian pada pagi ini sebagai salah satu platform di secara live di FB GPS Bestari Karangkraf untuk pembelajaran anak-anak pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3 pada pagi ini. Yang dihormati para guru, para asatizah, para pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3 yang mengambil subjek pendidikan Islam yang sedang menonton live ini. Semoga kita sama-sama mendapat manfaat daripada perkongsian pada pagi ini. Okey, slide seterusnya. Okey, awalnya saya ingin memperkenalkan sedikit tentang diri saya. Nama diberi Muhammad Zahid bin Zulkifli, berasal daripada Pekan Pahang, merupakan guru cemerlang pendidikan Islam di Sekolah Sains Sultan Haji Ahmad Shah Pekan Pahang. Merupakan graduan ijazah sarjana muda pendidikan Islam di Universiti Malaya dan sekarang sedang meneruskan pengajian di peringkat sarjana pendidikan Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan mohon doakan agar saya dapat menghabiskan pengajian ini dengan jayanya, insya-Allah. Okey, baik. Sekarang ni saya ingin berkongsi tentang buku penulisan saya yang diterbitkan oleh syarikat Bestari Karangkraf yang bertajuk Koleksi Kelun PT3 Pendidikan Islam, kodnya 45. Okey. Okey, baik. Share sikit tentang buku ini. Antara keistimewaan buku ini ialah yang pertamanya mengandungi satu set. Kejap, slide sebelumnya. Cerita tentang buku. Okey, buku ini mengandungi satu set klon sepenuhnya kertas peperiksaan PT3 2019. Kemudian juga mengandungi 4 set soalan kertas model sebenar PT3. Kemudian yang ketiga, bentuk dan standard soalan yang di dalamnya adalah memenuhi format instrumen daripada lembaga peperiksaan. Okey, yang keempat, buku ini amatlah disarankan sebagai bahan ulang kaji kepada pelajar untuk menghadapi peperiksaan PT3. Okey, jadi saya syorkan agar para pelajar dapatkan buku ini. Okey, pembelian buku kertas kelun PT3 pendidikan Islam boleh dibuat dengan melayari laman web www.karangcraftmall.com ataupun boleh juga membuat belian melalui WhatsApp di nombor 019 229 7227 019 229 7227.
Okey, pihak syarikat beroperasi seperti biasa sepanjang tempoh PKP ni, dan penghantaran akan dibuat dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja. Okey, untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk Bestari Kaligraf, boleh melayari laman web rasmi syarikat di www.bestarikaligraf.com. Okey, slide seterusnya. Okey, insyaAllah anak-anak sekalian, para penonton sekalian, insyaAllah pada pagi ini saya akan berkongsi berkenaan dengan teknik menjawab dan juga skor A bagi ujian bertulis Pendidikan Islam PT3. Okey, dan saya akan menggunakan banyak soalan yang terdapat dalam buku kertas kelun tadi sebagai bahan bantu dalam perkongsian ini. Jadi anak-anak pelajar yang ada buku kelun tadi, buku koleksi kelun PT3 tadi, bolehlah ambil sekarang dan gunakannya. Dan bagi yang tiada, boleh sediakan pen dan juga nota untuk menyalin tip-tip yang akan dikongsikan, insya-Allah. Okey, slide seterusnya. Okey, baik. Jika kita lihat kepada ujian bertulis Pendidikan Islam, bilangan soalan yang diperuntukkan yang ada ialah 5. 5 bahagian. Okey, yang pertama ialah bahagian A. Bahagian ini mengandungi soalan objektif aneka pilihan dan peruntukan markah adalah sebanyak 20. Okey, yang kedua bahagian B, bidang Al-Quran, iaitu ayat kefahaman, hadis dan juga jawi. Juga diperuntukkan markah sebanyak 20. Manakala yang ketiga iaitu bahagian C, soalan-soalan berkaitan dengan bidang akidah, juga diperuntukkan 20 markah. Yang keempat, bahagian D, bidang fiqh, juga diperuntukkan 20 markah. Dan yang terakhir, bahagian E, iaitu soalan berkaitan dengan bidang sirah dan juga akhlak, juga diperuntukkan markah sebanyak 20. Jadi total ataupun jumlah markah yang diperuntukkan ialah 100 markah. Ini 1 markah, bukannya 100%. Okey, baik. Slide seterusnya. Okey. Tengok satu persatu setiap bahagian. Okey. Yang pertama ialah teknik menjawab soalan bahagian A. Soalan bahagian A iaitu soalan beraneka pilihan. Okey, contoh soalan. Okey, yang ada buku, boleh buka buku sekarang. Buku koleksi kelun PT3 tadi. Okey. Okey, tengok kepada kertas kelun PT3 2019. Tengok pada soalan nombor 10. Okey, saya bacakan soalan. Okey, berikut ialah syarat sah solat kecuali A, menghadap kiblat, B, suci daripada hadas kecil dan besar, C, baligh, dan D, suci tempat badan dan pakaian daripada najis. Okey, baik, kita buat ulang kaji sikit tentang syarat wajib dan syarat sah solat. Okey, baik, ini tajuk solat mercu kejayaan. Silibus tingkatan 1. Okey. Okey, kita buat ulang kaji tentang syarat wajib dan syarat sah solat. Ada berapa syarat wajib, ada berapa syarat sah. Okey, cara nak ingat dia ialah ingat kod Pendidikan Islam PT3 iaitu 4, 5. 4 syarat wajib solat dan 5 syarat sah solat. Okey, saya ulang balik. 4 syarat wajib dan juga 5 syarat sah solat. Okey, kita tengok dulu. Kita ulang kaji secara santai ni. Okey, syarat wajib. Apakah yang maksudkan syarat wajib solat? Iaitu merujuk kepada siapa yang diwajibkan untuk solat. Siapa dia? Okey, ada 4 hadis. Yang pertama ialah Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Lelaki tak ada.
Okey. Kemudian syarat sah pula ada 5. Apa dia? Iaitu yang pertama menghadap kiblat, yang kedua suci daripada hadas kecil dan besar, yang ketiga suci tempat, badan dan pakaian daripada najis. Yang keempat menutup aurat, dan juga yang kelima yakin masuk waktu. Maksudnya syarat sah ni merujuk kepada masa kita nak mengerjakan solat. Okey. Baik. Kita tengok pada teknik menjawab. Macam mana nak jawab soalan objektif ni? Okey, yang pertama ialah baca soalan secara keseluruhan dengan teliti. Okey. Supaya apa? Minda kita fokus. Nak lebih fokuskan lagi minda kita, iaitu teknik yang kedua, garis atau kurungkan kehendak soalan. Gunakan pen yang ada. Okey. Gariskan kehendak soalan. Kehendak soalan ni apa dia? Iaitu bukan syarat sah solat. Okey, bukan syarat sah solat. Okey, yang ketiga pangkahkan X pilihan jawapan yang diyakini salah. Contohnya okey, apa dia yang kita bukannya syarat sah solat. Contoh dia yang bukan syarat sah solat, A tu menghadap kiblat. Okay, kemudian D suci tempat, badan dan pakaian daripada najis. Okey, supaya kita tak keliru, memudahkan kita untuk pilih jawapan. Dan yang terakhir, bulatkan pilihan jawapan yang diyakini betul dan baca sekali lagi soalan beserta pilihan jawapan. Okey. Okey, baik. Slide seterusnya. Okey, kita pergi pada teknik menjawab soalan bahagian B. Bina Al-Quran, ayat kefahaman. Okey. Okey, contoh soalan juga diambil daripada kertas kelon PT3 2019. Boleh tengok. Iaitu soalan 1B. Bahagian B, soalan 1B. Soalan berbunyi, terangkan keburukan perpecahan terhadap umat Islam. 2 markah. Terangkan keburukan perpecahan terhadap umat Islam, 2 markah. Okey, ini tajuk diambil daripada tajuk Manisnya Persaudaraan, silibus tingkatan 2. Okey. Okey, teknik menjawab soalan ini ialah yang pertama, seperti biasa, baca soalan secara keseluruhan dengan teliti. Supaya fokus minda kita terhadap apa yang ditanya, iaitu keburukan perpecahan tadi. Okey, garis dan kurungkan kehendak soalan, keburukan perpecahan terhadap umat Islam. Okey, markah 2 markah. Okey, peruntukan 2 markah itu adalah untuk gabung isi tambah huraian. Okey, bukannya 2 isi. Okey. 2 markah tadi adalah untuk gabungan isi dan juga huraian. Bukannya 2 isi. Okey, nak dapatkan isi macam mana? Kita kena ada kemahiran imajinasi sikit situasi. Contoh dia perpecahan. Kita pun ingat perpecahan dulu macam mana dan apa keburukan perpecahan terhadap umat Islam. Okey, huraian adalah menggunakan perkataan-perkataan yang menghuraikan isi. Seperti untuk, kerana, ataupun agar, atau menyebabkan dan sebagainya. Okey, tengok pada contoh jawapan, iaitu umat Islam akan saling bergaduh. Okey, itu isi 1. Huraiannya menyebabkan umat Islam menjadi lemah. Okey, dapat 2 markah. Okey, boleh. Okey, baik, slide seterusnya. Slide seterusnya. Okey, kemudian kita tengok pada bahagian B, bahagian hadis. Soalan berkaitan dengan hadis. Okey, juga dalam kertas kelon PT3 2019. Contoh soalan ialah soalan 2A. Soalan 2A. Okey. 2A sabda Rasulullah. Terjemahannya ataupun hadis ini menjelaskan tentang amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini tajuk apa ni? Tajuk jihad dalam Islam. Silibus tingkatan 1. Okey, teknik menjawabnya, yang pertama tulis terjemahan isi kandungan hadis. Dekat mana? Kat tepi hadis tu. Okey, apa yang kita tahu? Apa yang kita tahu tentang terjemahan hadis. Contoh dia, okey, birru walidain.
buat baik pada ibu bapa, kita tulis. Kemudian al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. As-salatu ala waqtiha, solat pada waktunya. Okey. Okey, kemudian yang kedua, garis atau kurungkan kehendak soalan. Okey, soalan nak tentang amalan yang disukai oleh Allah SWT selain pada berjihad. Apa dia? Iaitu solat pada awal waktu dan juga berbakti pada ibu bapa. Okey. Yang ketiga, elakkan pengulangan jawapan yang sama. Okey, kalau satu solat pada waktunya, yang kedua pun jangan soalan jawapan yang sama. Okey. Okey, baik. Seterusnya. Slide seterusnya. Masih lagi dalam hadis. Okey, kalau tadi soalan 2A, sekarang ini soalan 2B, soalan bawahnya. Okey. Soalan berbunyi, terangkan dua pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas. Okey, 4 markah. Okey, tengok pada info. Apakah yang dimaksudkan dengan pengajaran hadis? Pengajaran hadis ialah tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan kefahaman hadis dan berserta huraian. Okey. Jawapan soalan 2A tadi ada kaitan dan boleh digunakan untuk menjawab soalan 2B. Okey, baik. Teknik menjawab. Okey, untuk pengajaran hadis ni, kita boleh mulakan jawapan dengan ayat kita hendaklah. Merujuk pada tindakan. Kita hendak. Okey, kemudian yang kedua, huraikan isi dengan menggunakan kata hubung seperti agar atau supaya untuk mendapat markah yang lengkap, markah penuh. Okey, contoh jawapan. Okey, kalau tadi kat 2A tadi, antara amalan yang disukai oleh Allah ialah berjihad. Okey, kita hendaklah berjihad menuntut ilmu. Dapat satu markah. Itu isi tindakan yang perlu kita buat. Okey, apa kesan dia? Iaitu, gunakan kata hubung agar umat Islam mendapat kemajuan dalam pelbagai bidang. Satu markah. Dapat 2 markah. Okey. Okey, yang keempat, jawapan pengajaran hadis 1 dan 2 mestilah berbeza. Kalau 1 tadi kita dah letak, kita hendaklah berjihad menuntut ilmu. Pula yang kedua, kita letak benda yang sama. Jawapan yang sama, kita hendaklah berjihad menuntut ilmu juga. Tapi kita kena ubah sikit lah. Ambil yang jawapan yang kita buat tadi. Okey. Okey, baik. Slide seterusnya. Okey, baik. Kita pergi pada bahagian seterusnya, iaitu teknik menjawab soalan bahagian C. Okey, bahagian C ni merujuk kepada bidang akidah. Okey. Contoh soalan yang digunakan masih juga dalam kertas klon PT3 2019. Okey, contoh soalan 3A. Okey, soalan berbunyi, tulis Al-Khaliq pada pernyataan yang berkaitan dengan sifat Al-Khaliq Allah Subhanahu Wa Taala dan Ar-Razak pada pernyataan yang berkaitan dengan sifat Ar-Razak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, kita buat ulang kaji sikit tentang soalan tadi. Okey, kalau kita tengok ada 2 nama Allah yang disebutkan dalam soalan, iaitu Al-Khaliq dan juga Ar-Razak. Dalam pembelajaran tingkatan 1 hingga tingkatan 3, terdapat 6 nama Allah yang dipelajari. Okay, kalau 2 nama Allah yang dipelajari ialah Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta, dan juga Al-Musawwir, Allah yang Maha Pembentuk pelbagai rupa. Okey, di tingkatan 2 kita belajar tentang nama Allah Al-Qawi, Allah, dan juga Al-Qadir, Allah Maha Berkuasa. Okey, di tingkatan 3 kita belajar nama Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, dan juga Ar-Razak, Allah Maha Pemberi rezeki. Okey. Okey, kita tengok pada teknik menjawab. Okey, seperti biasa, yang pertama, garis atau kurungkan kehendak soalan. Al-Khaliq pada pernyataan berkaitan dengan sifat Al-Khaliq.
Ar-Razzaq berkaitan dengan sifat Ar-Razzaq. Okey. Baik, yang kedua tulis maksud bagi dua nama Allah Subhanahu Wa Taala yang tersebut. Okey, Al-Khaliq kita tulis atas dia pencipta, Maha Pencipta. Ar-Razzaq Maha Pemberi rezeki. Jadi kat minda kita dah ingat dah. Al-Khaliq ni pencipta, Ar-Razzaq pemberi rezeki. Okey. Okey. Baik, kemudian yang ketiga, teknik yang ketiga, gariskan perkataan dalam penyataan. Empat penyataan tu yang sama maksud dengan nama Allah tersebut bagi menentukan pilihan jawapan. Okey, contoh dia kita tak ada Al-Khaliq pencipta. Kita pun cari perkataan cipta. Contohnya yang kedua tu, Allah SWT mencipta makhluknya dengan sempurna. Kita pun garis mencipta di situ. Okey, kemudian Ar-Razzaq pemberi rezeki. Penyataan yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberi rezeki. Kita gariskan perkataan rezeki. Supaya minda kita fokus. Okey, rezeki Ar-Razzaq, cipta Al-Khaliq. Ataupun perkataan yang bagi cipta ialah menjadikan. Penyataan yang keempat tu, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Okey, jawapannya ialah Al-Khaliq. Okey, kemudian yang keempat, teknik yang keempat, menulis kedua-dua pilihan jawapan. Menulis kedua-dua pilihan jawapan bagi satu penyataan adalah satu kesalahan yang akan menghilangkan markah. Maknanya, okey, yang penyataan pertama tu kita tulis. Kita pun tak pasti. Al-Khaliq ke Ar-Razzaq. Kita pun tulis dua-dua. Al-Khaliq / Ar-Razzaq. Sama juga yang 2, 3, 4. Semua macam tu. Jadi semuanya adalah salah. Okey. Jadi hilang markah dekat situ. Okey, boleh Baik. Okey, slide seterusnya. Okey, ini menjawab soalan bahagian D. Bahagian D iaitu soalan berkaitan dengan fiqh. Okey. Okey, baik. Contoh soalan juga dalam kertas kelun PT3 2019. Okey, boleh tengok. Iaitu soalan keempat 4D. Okey. Soalan berbunyi, terangkan dua kelebihan puasa dari sudut sains. Terangkan dua kelebihan puasa dari sudut sains. Okey, 4 markah. Okey. Baik, kita buat ulang kaji sikit tentang tajuk puasa. Okey. Soalan ini ada diambil daripada tajuk puasa benteng diri tingkatan 2. Bidang fiqh tingkatan 2, puasa benteng diri. Okey. Pertama yang kita maklum, lama lagi nak puasa. Hari Jumaat ni insya-Allah kita akan mulakan puasa. Dan sukalah saya untuk sama-sama berkongsi tentang perkara sunat puasa. Perkara sunat puasa. Okey. Perkara sunat ni banyak. Banyak perkara sunat puasa. Tapi saya nak kongsikan empat saja. 4 perkara sunat puasa. Iaitu 4S. Yang ni boleh salin lah. Sebab tak ada dalam slide. Okey, boleh salin iaitu 4S. 4S. Okey. Baik, S yang pertama iaitu sahur. Sahur ataupun bersahur. Okey. S yang kedua iaitu segera berbuka puasa. Segera berbuka puasa. Okey, S yang ketiga iaitu sedekah ataupun bersedekah. Dan S yang keempat, yang ni yang membina masa puasa dan juga bulan yang lain, iaitu solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih. Okey, saya ulang balik 4S tadi. S yang pertama, sahur ataupun bersahur. Yang kedua, segera berbuka puasa. S yang ketiga, sedekah ataupun bersedekah. Dan yang keempat, solat sunat tarawih. Okey, baik. Slide seterusnya.
Okey. Teknik menjawab soalan bahagian E. Bahagian E ni dia ada sirah dan juga akhlak. Tapi kita tengok pada akhlak. Okey. Okey, contoh soalan masih lagi kertas keluar PT3 2019, iaitu soalan kelima, soalan 5F. Okey, boleh tengok kertas keluar PT3 2019, soalan 5F. Okey, soalan berbunyi, jelaskan dua akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu. Jelaskan dua akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu. 2 markah. Peruntukan markah itu adalah 2 markah. Okey, baik. Teknik menjawab. Yang pertama, garis atau kurunkan kehendak soalan supaya minda kita fokus pada apa yang ditanya. Okey, apa dia kehendak soalan kat situ, iaitu 2 akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu. Okey, kalau kita tengok ni 2 akibat dan 2 markah. Maksudnya apa? Yang kedua, peruntukan markah adalah untuk isi saja, tidak memerlukan huraian. Okey. Maknanya 1 point, 1 markah. Okey. Yang ketiga, elakkan pengulangan jawapan yang sama. Nak elakkan pengulangan jawapan sama ni kena bagi jawapan yang ditulis. Kalau sama kita ubah. Okey. Okey, baik, contoh jawapan. Apa dia akibat? Akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu. Okey, yang pertama, ilmu yang dipelajari susah diingati. Okey, ilmu yang dipelajari susah diingati. Okey. Kemudian yang kedua, ilmu yang dipelajari tidak mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang dipelajari tidak mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, soalan ni tajuk dia ilmu cahaya kehidupan. Silibus tingkatan 1. Okey. Baik. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Okey, kita pergi kepada perkara ataupun soalan yang digeruni oleh pelajar. Okey. Antara soalan subjektif yang ada dalam ujian bertulis pendidikan Islam, selain daripada soalan-soalan tadi, soalan dalam ujian bertulis PT3 ni, soalan objektif dan juga soalan subjektif. Antara soalan subjektif ialah soalan kebat. Soalan kemahiran berfikir adas tinggi. Yang mana soalan ini dikurungi oleh pelajar. Okey. Kalau tengok peruntukan markah soalan kebat dalam ujian bertulis PT3 banyak iaitu sebanyak 20 markah. Kalau kita tengok pada kertas tahun PT3 2018 itu ada 20 markah soalan untuk kebat. Okey, bermakna soalan kebat ni kalau tinggal atau tak jawab semua, maka tipislah harapan untuk skor A. Okey. Jadinya marilah kita meneroka tentang soalan kebat supaya kita dapat menjawab soalan kebat dengan betul. Okey, baik, soalan kebat. Apakah yang dimaksudkan dengan soalan kebat? Iaitu soalan yang pertama mencabar minda untuk berfikir secara kreatif dan juga kritis. Okey, yang kedua melampaui buku teks. Maknanya pelajar kena banyak membaca, bukan bergantung harap pada buku teks sahaja. Okey. Kemudian yang ketiga menggunakan pelbagai rangsangan minda ataupun dipanggil sebagai stimulus. Lepas ni kita akan tengok, dan juga bahan sokongan. Itu yang dimaksudkan dengan soalan kebat. Okey. Baik, slide seterusnya. Okey. Selanjutnya kita tengok pada ciri-ciri soalan kebat. Ataupun bagaimana nak kesan bahawa satu soalan itu adalah soalan kebat. Okey. Okey, yang pertama ada stimulus. Yang tadi. Apa itu rangsangan minda. Setiap soalan kebat dimulakan dengan stimulus. Sama ada dalam bentuk gambar, pernyataan, dialog ataupun petikan akhbar dan lain-lain. Okey, ada stimulus. Stimulus ni berada ke atas lah. Okey. Contohnya kita tengok dalam buku Klon tadi, dalam kertas Klon PT3 2019, bahagian B soalan 1C. Okey, bahagian B soalan 1C. Okey, soalan 1C
Ada dalam kotak tu ada terjemahan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ya. Okey, sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu beroleh rahmat. Itu adalah stimulus. Kena baca. Baca stimulus ni. Kemudian baca soalan. Okey. Itu yang pertama. Ciri yang pertama, ada stimulus, ada rangsangan minda. Okey, ciri yang kedua. Okey, slide seterusnya. Okey, ciri yang kedua iaitu tiada kuantiti jawapan. Iaitu bilangan jawapan yang diminta tidak dinyatakan dalam soalan. Bilangan jawapan yang diminta tidak dinyatakan dalam soalan. Kerana pelajar hanya mengemukakan satu isi sahaja untuk soalan kebat. Okey, satu isi sahaja untuk soalan kebat. Okey, contoh dia, soalan dia macam mana? Okey, tengok juga soalan tadi. Bahagian B soalan 1C dalam kertas 10 MP3 2019. Okey, firman Allah itu stimulus, bawah dia tu tentang soalan. Kalau tengok soalan, berdasarkan maksud firman Allah SWT di atas, apa yang akan berlaku jika perkara di atas diamalkan dalam masyarakat. Tiada pun diminta je bilangan jawapan. Ramalkan apa yang akan berlaku. Okey, jadinya pelajar perlu mengemukakan satu isi sahaja. Okey, baik. Ciri seterusnya, soalan kebat. Okey, slide seterusnya. Okey, baik. Ciri yang ketiga iaitu peruntukan markah. Untuk soalan kebat, markahnya adalah 4 markah. Macam mana 4 markah tu? Okey, peruntukan markah yang diberi diperincikan seperti berikut. Okey, markah yang pertama adalah isi. Kalau bagi isi akan dapat 1 markah. Okey, kemudian dua, isi tambah huraian ringkas. Okey, ringkas biasanya dia menggunakan kata hubung. Kat sini saya kongsikan suka. S tu untuk apa? Untuk seperti, U adalah untuk, K adalah kerana, dan A adalah untuk agar. Okey, maknanya kata hubung ni digunakan untuk menghuraikan isi tadi secara ringkas. Dan bila ada isi dan ringkas, akan dapat 2 markah. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, iaitu gabungan isi tambah huraian ringkas tambah huraian lengkap. Lengkap ni pula merujuk kepada contoh ataupun sebab ataupun kesan. Kena rujuk, kena tengok kepada soalan. Okey, kalau ada 3 gabungan ni dapat 3 markah. Okey, yang terakhir, gabungan isi tambah huraian ringkas tambah huraian lengkap dan juga tambah kesimpulan. Okey, kesimpulan ni iaitu olahan jawapan. Kesimpulan sama ada olahan jawapan yang tepat atau menarik atau tersusun atau relevan atau kreatif. Okey, bila ada 4 gabungan ni barulah layak untuk dapat 4 markah. Okey, kita tengok contoh soalan tadi, soalan yang sama. Bahagian B soalan 1C dalam kertas 10 MP3 diperuntukkan 4 markah dekat bawah tu. Okey, baik. Itu saja antara ciri soalan. Okay. Ada 3 tadi. Okey, baik. Seterusnya kita tengok. Okey, slide seterusnya. Okey, kesilapan pelajar dalam menjawab soalan kebat. Kesilapan pelajar dalam menjawab soalan kebat. Okey, yang pertama, menyangka bahawa peruntukan 4 markah tadi memerlukan kepada 4 isi jawapan. Okey, menyangka bahawa peruntukan 4 markah memerlukan kepada 4 isi jawapan. Sedangkan tadi kita dah belajar 4 markah tadi untuk gabungan isi, huraian ringkas, tambah huraian lengkap dan juga akhirnya ada kesimpulan. Okey, kemudian kesilapan yang kedua, menyalin semula stimulus dengan harapan mendapat markah. Contohnya kita baca soalan tu tak boleh jawab lah. Jadinya nak dapat ikut markah,
kita tulislah stimulus, salin balik stimulus dengan harapan dapat markah. Sedangkan hakikatnya tiada markah untuk salinan semula stimulus. Okey. Yang ketiga, menggunakan kata hubung yang menunjukkan pengulangan atau tambahan bagi isi ataupun huraian. Contohnya perkataan dan, juga, serta, tambahan pula, dan juga selain itu. Okey. Ini antara perkataan yang perlu dielakkan lah. Macam mana nak perlu dielakkan dalam jawapan kita. Maknanya apabila selesai menjawab soalan kebat, kita baca semula jawapan kita, tengok ada tak masuk perkataan ni. Kalau ada, sila ubah. Okey. Sebab kalau ada ia akan menunjukkan, ianya boleh menunjukkan pengulangan isi ataupun huraian. Okey. Kemudian kesilapan yang keempat, menulis jawapan secara bentuk point. Bukannya secara penenggan. Ada point-point. Okey, 4 markah, diingat ada 4 point. Okey, sedangkan jawapan perlu ditulis secara, iaitu secara karangan pendek. Okey. Dan yang kelima, kesilapan yang kelima, menulis jawapan yang tidak selari dengan kehendak soalan. Menuliskan yang tidak selari dengan kehendak jawapan. Sebab itulah pentingnya kita memahami kehendak soalan. Soalan tanya tentang bagaimana, tapi kita jawab kesan. Itu dah salah dah. Okey. Jadinya untuk elakkan kesilapan ini, marilah kita sama-sama lihat dan juga amalkan teknik menjawab soalan kebat. Okey, slide seterusnya. Okey, dalam ini saya kongsikan ada empat teknik menjawab soalan kebat. Okey, yang pertama, baca soalan secara keseluruhan dengan teliti. Baca daripada stimulus dan juga baca persoalan. Bukan persoalan saja. Soalan kebat ni dia ada stimulus, ada juga persoalan. Soalan di bawahnya, saling berkait. Okey, yang kedua, highlight, gunakan highlighter ataupun gariskan ataupun kurungkan kehendak soalan. Okey, kerana soalan untuk soalan kebat boleh difahami melalui clue yang diberi dalam soalan. Contohnya bagaimana, kenapa, apakah kemungkinan yang berlaku, dan juga ataupun apa pendapat. Okey. Berikut adalah contoh kehendak soalan kebat yang popular, yang sering kali keluar dalam soalan. Okey, yang pertama kehendak soalan iaitu bagaimana. Nak jawab dia macam mana? Jawapan mesti menerangkan tentang cara. Okey. Yang kedua, kehendak soalan merujuk kepada kehendak kenapakah. Jadi jawapan mestilah menerangkan tentang punca atau faktor ataupun sebab. Okey. Okey, yang ketiga, beri hujah ataupun beri pendapat. Okey, jawapan perlukan bukti dengan sokongan contoh. Okey, dan yang terakhir, kemungkinan berlaku. Biasanya ramalkan apa yang akan berlaku, ramalkan kemungkinan yang akan berlaku. Dan jawapan mestilah menyatakan tentang kesan ataupun akibat. Okey, ini antara benda yang pentinglah dalam memahami ataupun nak menjawab soalan kebat. Kita kena faham tentang kehendak soalan. Okey. Baik. Slide seterusnya. Okey, contoh soalan kebat dalam buku Clone. Dalam nak memahami tadi, slide tadi. Okey. Soalan kertas Clone PT3 iaitu soalan bahagian B 1C. Okey, tengok kita baca sikit terjemahan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini stimulus Sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah. Itu bertakwalah pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu beroleh rahmat. Okey, daripada stimulus cerita tentang persaudaraan. Okey, berdasarkan firman soalan dia berdasarkan maksud firman Allah Taala, ramalkan apa yang akan berlaku jika perkara di atas diamalkan dalam masyarakat. Kita tengok saya tadi, kata kalau kemungkinan yang berlaku,
apa dia punya kehendak soalan. Okey, kehendak soalan, kita gariskan apa yang akan berlaku ataupun kemungkinan yang akan berlaku. Dan jawapan mesti menyatakan tentang kesan. Okey. Kesan jika persaudaraan diamalkan dalam masyarakat. Okey. Baik, contoh isi yang boleh diberikan. Apa dia? Kalau kesan persaudaraan ni, kita amalkan persaudaraan dalam masyarakat, saling tolong-menolong. Okey, masyarakat akan sentiasa bersatu padu. Ataupun masyarakat akan saling bekerjasama. Okey. Kemudian dihuraikan hingga ikut teknik dia tadi. Yang dikongsikan tadi. Okey, baik. Slide seterusnya. Okey, teknik yang ketiga menjawab soalan kebat. Okey, ini cadangan Okey, iaitu cadangan saya iaitu tulis atau draftkan atau rangka jawapan dengan menggunakan pensel di tepi ruangan jawapan. Di tepi jawapan. Okey, contohnya tulis I ini merujuk pada isi. Yang kedua HR merujuk pada huraian ringkas. Yang ketiga HL huraian lengkap, dan yang keempat K kesimpulan. Okey, tulis dekat tepi ruangan jawapan seperti kat bawah tu Okey, tepi soalan kita tulis I apa dia, HR apa dia, HL apa dia, K apa dia. Kita rangka dulu, barulah kita tulis jawapan lengkap di ruangan jawapan. Okey. Okey, kepentingan tulis rangka ni adalah supaya kita dapat memastikan ada empat tadi perkara yang perlu ada dalam jawapan soalan kebat. Iaitu isi, huraian ringkas, huraian lengkap dan juga kesimpulan. Okey, baik, slide seterusnya. Okey, baik, tentang kesimpulan tentang menulis kesimpulan. Okey, yang pertama kesimpulan yang diberi adalah berkaitan dengan isi dan juga huraian. Kesimpulan ni berkait dengan isi yang diberikan dan huraian dekat atas tadi. Okey, kemudian kesimpulan tidak boleh diambil daripada isi jawapan. Kerana apa? Kerana dia dianggap sebagai mengulang isi. Okey, yang ketiga kesimpulan hendaklah menjelaskan tentang penegasan ataupun cadangan pelajar terhadap satu isu ataupun soalan. Okey, penegasan boleh gunakan ayat sesungguhnya ataupun sebagainya. Okey, pelajar boleh menyatakan kesimpulan dalam bentuk ayat pengajaran. Contohnya kita hendaklah. Okey, itu tentang menulis kesimpulan. Okey, baik, slide seterusnya. Okey, teknik yang keempat dalam menjawab soalan kebat. Okey, iaitu tulis jawapan menggunakan ayat lengkap di ruangan jawapan dengan jelas supaya mudah dibaca dan dinilai oleh pemeriksa. Okey, lepas kita tulis rangka jawapan tadi, barulah kita tulis jawapan dengan menggunakan ayat lengkap di ruangan jawapan dengan jelas supaya pemeriksa dapat menilai dengan mudah. Okey, jawapan kebat perlu ditulis dalam satu perenggan atau karangan pendek. Dan kalau jawapan itu dikemukakan dalam bentuk point, hanya layak mendapat 1 markah sahaja. Okey, dah hilang 3 markah. Okey, itu antara teknik yang keempat. Okey, baik. Okey, itu saja 4 teknik menjawab soalan kebat. Okey, slide seterusnya. Okey, contoh penulisan jawapan soalan kebat. Contoh yang pertama. Ini teknik ni pun boleh juga diterapkan dalam menulis jawapan soalan kebat untuk SPM. Sama saja dia punya teknik dia. Okey, baik. Contoh soalan kita ambil daripada kertas model 1/3. Okey, buka buku kelundin, tengok pada kertas model 1/3. Okey, soalan 5E. Soalan 5E kertas model 1/3. Okey. Stimulusnya. Salah satu akhlak mahmudah
dengan manusia ialah saling berkasih sayang. Salah satu akhlak mahmudah dengan manusia ialah saling berkasih sayang. Okey. Soalannya, sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda mengamalkan akhlak tersebut terhadap orang lain? Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda mengamalkan akhlak tersebut terhadap orang lain? Okey. Baik. Tekniknya, seperti biasa teknik tadi, itu kena pasti kehendak soalan. Okey, gariskan, kurungkan perkataan ayat bagaimanakah. Okey, bila bagaimanakah ingat jawapan mesti menyatakan tentang cara. Cara apa ni? Okey, cara mengamalkan kasih sayang terhadap orang lain. Bagaimana? Okey. Okey, baik. Contoh jawapan. Mesti jawapan mesti ditulis ikut teknik tadi. Ada isi, huraian ringkas, huraian lengkap dan juga kesimpulan. Okey, contoh jawapan. Okey, membantu rakan yang susah. Membantu rakan yang susah, iaitu isi. Layak untuk dapat 1 markah. Okey. Kemudian kita gunakan suka tadi. Kata hubung suka, kita ambil S seperti. Okey, seperti memberi bantuan kewangan. Huraian ringkas. Okey, membantu rakan seperti memberi bantuan kewangan. Huraian ringkas. Dapat lagi 1 markah. Dah 2 markah kat situ. Okey, kemudian full stop. Titik. Kemudian kesannya, tulis perkataan kesannya. Sebab huraian lengkap ni, dia merujuk kepada sebab ataupun contoh ataupun kesan. Kalau kesan, tulis kesannya. Kesannya dapat mengurangkan beban mereka. Dapat mengurangkan beban mereka. Itu pun dianggap sebagai huraian lengkap dan dapat 1 markah. Markah yang ketiga. Okey. Macam mana nak dapat markah yang keempat? Iaitu tulis kesimpulannya. Tulis kesimpulannya. Kita confirm dah. Ini kesimpulan. Kalau pemeriksa baca pun, ini kesimpulan. Okey. Okey, kesimpulannya kita adalah istiqamah bersedekah kepada orang yang memerlukan agar mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, dapat lagi 1 markah untuk kesimpulan. Jadi totalnya jumlahnya 4 markah yang kita dapat. Markah penuh untuk dapat untuk soal. Okey, boleh Okey, pentingnya tulis kesimpulan tadi sebab kebanyakan pelajar ditulis jawapan panjang. Tapi akhirnya tak disimpulkan. Sebab itulah dicadangkan agar pelajar-pelajar tulis perkataan kesimpulannya. Supaya pemeriksa jelas yang itu adalah kesimpulan. Okey. Baik. Contoh yang kedua, slide seterusnya. Okey. Contoh yang kedua, diambil daripada kertas model 3, PT3. Kalau tadi kertas model 1, sekarang ni kertas model 3, PT3. Okey, boleh buka. Soalan 3D. Okey, stimulusnya. Allah Subhanahu Wa Taala memelihara para rasulnya daripada melakukan dosa dalam apa bentuk keadaan sekalipun. Allah Subhanahu Wa Taala memelihara para rasulnya daripada melakukan dalam apa bentuk keadaan sekalipun. Okey, soalan dia, ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya para rasul tidak dianugerahkan pemeliharaan tersebut. Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya para rasul tidak dianugerahkan pemeliharaan tersebut. Okey, baik. Kita ulang kaji sikit. Soalan ini berkait rapat dengan tajuk beriman kepada Rasul. Tingkatan 3. Okey, subtopiknya ialah Ismatul Rasul. Ismatul Rasul. Apa maksud Ismatul Rasul? Iaitu pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap para rasul daripada melakukan sebarang bentuk dosa dalam apa bentuk keadaan sekalipun. Okey. Ismatul Rasul, pemeliharaan. Rasul ni sifat dia maksum
iaitu seorang yang terpelihara. Okey, dalam tajuk ini juga, tajuk beriman pada Rasul, ada juga kita belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi, Rasul yang paling banyak menghadapi ujian, banyak kecekalannya, ketabahannya dalam menghadapi dalam berdakwah. Okey, baik. Ada berapa Rasul Ulul Azmi? Okey, ada 5 5 Rasul Ulul Azmi. Macam mana nak ingat 5 Rasul Ulul Azmi? Sekarang saya kongsikan antara cara untuk ingat 5 Rasul Ulul Azmi, iaitu menggunakan akronim minim. Okey, nak senang ingat. Okey, maksimum banyak ataupun paling tinggi. Okey, lawan pada maksimum ialah minimum. Tapi untuk akronim 5 Rasul Azmi ni, kita ambil 5 huruf terawal daripada perkataan minimum, iaitu minim. M I N I M. Okey, minim. Kalau ni boleh salin apa saja salin akronim ni. Minim. M I N I M. Akronim untuk 5 Rasul Ulul Azmi. Okey, M apa dia? M merujuk kepada Nabi Musa alaihi salam. Okey, M merujuk kepada Nabi Musa salam. I merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey, M Nabi Musa, I Nabi Ibrahim. Okey, N merujuk kepada Nabi Nuh alaihi salam. Okey, I dan juga M. Ini cara dia nak ingat. I am tu bukan Indra Mahkota tapi I am ni 2 Rasul terakhir. Dalam 25 Rasul, I merujuk kepada Rasul yang ke-24, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan M iaitu Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, minim 5 akronim untuk 5 Rasul Ulul Azmi. Okey, baik. Okey. Baiklah, itu saja perkongsian kita pada pagi ini. Antara teknik diharapkan anak-anak pelajar dapat memahami teknik-teknik menjawab dan juga skor A ujian bertulis PT3 Pendidikan Islam, dan seterusnya mengamalkan ilmu ni. Kalau tak amalkan, kata Allah Ta'ala, ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu kalau tak diamalkan, ibarat pokok yang tidak berbuah. Jadi pada pelajar, amalkan teknik-teknik yang menjawab tadi, sama ada untuk menjawab soalan objektif dan juga subjektif tadi, seperti soalan kebat untuk skor A dalam PT3 insyaAllah. Okey, dan di akhirnya Ustaz, saya suka share tentang maklumat di FB. Boleh like FB page saya, iaitu dengan nama Ustaz Zahid Shah, dengan menaik Zahid Zulkifli. Okey, itu saja daripada saya. Baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang lemah daripada saya selaku hambanya yang masih banyak perlu belajar. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.